Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi berjumpa lagi dengan Cikgu Pejan. Jadi sebelum kita mula, saya nak jemput Alip untuk baca doa, Alip. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fahimna rahmatika ya arhamar rahimin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Okey, jadi hari ini kita akan berperbincangan sedikit tentang soalan yang saya bagi hari itu. Okey, so soalan yang saya bagi hari itu ada masalah tak? Soalan nombor 1A, okey. Kalau ada masalah angkat tangan B. Okay, C. 2A. 2B. 2C. Okay, good. Okay, maksudnya tak ada soal, tak ada yang ada masalah lah. Semua okay ya? Okay, so kalau okay, jadi kita akan masukkan kepada isi padu pula. Boleh? Sekejap, saya nak tanya. Tanya. Dia okey je, soalan okey. Okay. Saya nak tanya. Kan modulus tu kan? Kan kita Modulus. kata kita kena letak kan? Tapi kalau tak letak, boleh ke tak boleh? Okay, kalau soalan tanya area, okay, ataupun disebut luas, tak boleh, tak ada. Sebab apa? Sebab dia ada negatif. Bila ada negatif, luas, dia akan jadi, mana ada luas negatif kan? Okey, faham Faham situasi dia. Kalau ditanya pengamiran saja, yes, pengamiran logik ada negatif. Tapi luas tak logik, dia negatif. Macam itulah. Okey. Terima kasih, sir. Okey, so faham Faham. Okey, good. Okey. Terima kasih kepada 5B yang baru masuk daripada kelas ekonomi terus berpindah kelas kelas MM pula. Okey. Jadi kita akan tengok kepada isi padu kisaran pula. Okey, isi padu kisaran dia hampir sama je dengan luas di bawah graf. Okey, cuma bezanya dia adalah isi padu. Isi padu tu maksudnya diputarkan. Bila satu lengkung itu diputarkan pada aksis X dan juga Y aksis. Okey, yang kamu belajar adalah X aksis dan juga Y aksis, ataupun paksi X dan juga paksi Y sahaja. Okey, putaran dekat situ saja, tak ada putaran kat tempat lain. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, apa akan jadi kalau diputarkan? Kita tengok dulu yang ni. Okey, bentuk apa yang jadi? Okey, kamu tengok. Kalau lengkung tengok yang aktiviti penerokaan ni. Okey, kalau garisan lurus ni, garisan lurus Y ni diputarkan pada paksi Y, dia akan jadi bentuk apa? Dia akan jadi diputarkan. Bila diputarkan, kan dia jadi macam tu kan? Dia diputar macam tu, betul Bila diputarkan, dia akan ada isi padu yang terjana. Okay, volume of revolution. Isi padu yang terjana apabila garisan ini diputarkan. Dia isi padu dia yang dalam ni. Isi padu dia yang dalam ni, ni bentuk apa? Bentuk silinder. Okay, itu kalau putar pada paksi Y. Okay, kita tengok pula kalau diputarkan pada paksi X. Okey, bila diputarkan pada paksi X, dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi macam ni. Betul daripada kawasan yang melorik saja. Bila diputarkan, dia akan jadi bentuk silinder juga. Dengan bentuk silinder tu adalah bentuk silinder yang macam ni. Macam ni. Silinder yang macam ni. Okey. Macam tu. Okey, itu D kan. Okey. So ada dua silinder yang akan terbentuk bergantung kepada di manakah paksi putaran. Paksi putaran maksudnya di tengah-tengah pusat putaran. Sini. Ini pusat putaran untuk yang tegak. Yang ini pula adalah pusat putaran untuk yang horizontal, yang melentang. Okey. Okey, so kamu nampak tu garisan itu dan juga kamu nampak kawasan yang diputarkan dia. Kawasan apa yang akan, bentuk yang akan terjadi sekiranya diputarkan. Jadi bentuk bentuk silinder ini, apa rumus bentuk silinder? Rumus bagi
bagi satu isi padu silinder. Area Pi Pi R C square H. R kuasa 2H. Okey, pi R kuasa 2H. Itu adalah rumusnya di mana R adalah jejari. Jejari, yang mana jejari? Jejari adalah di sini lah, yang ni jejari kan, jejari. Kalau putaran tu tadi, kalau yang melintang yang diputarkan pada paksi Y itu tadi, diputarkan dia jadi bentuk ni. Okey, mana jejari? Jejari adalah panjang ini ke sini, nampak ni. Betul okey, so rumus yang kita akan guna adalah pi R kuasa 2H. Okey, pi R kuasa 2H. H yang mana? H adalah tinggi ni. Okey. So itu yang kamu akan guna. Jadi dalam pengamiran, kalau bentuk itu bentuk silinder, okeylah pakai pi R kuasa 2H. Tapi kalau bentuk itu melengkung macam ni, okey, apa bentuk yang akan jadi? Akan jadi bentuk apa? Dia jadi bentuk apa ni? Sfera kot. Dia Sfera. apa? Sfera. Jadi bentuk sfera. Okey, dia akan jadi bentuk sfera. Tapi lengkung ini, kalau lengkung persamaan itu persamaan sfera, okeylah dia akan jadi bentuk sfera. Tapi tak semua persamaan kuadratik dia akan jadi bentuk sfera. Sebab persamaan kuadratik kadang-kadang dia buat dia macam tu. Jadi kalau macam ni, dia kalau diputar, dia tak jadi bentuk sfera. Dia jadi bentuk macam bujur kan. Jadi kalau rumus sfera kita tahulah pi 4/3 pi R kuasa 2 kuasa 3 kan. Tapi kalau bentuk yang bukan sfera ataupun bentuk bujur macam ni, bentuk ini kan dia jadi bentuk macam tu kan. Jadi bentuk bujur. Okey, jadi bila dah jadi bentuk bujur, dia bukan lagi, tak boleh lagi guna isi padu sfera. Okey, jadi kamu tak boleh buat konklusi bahawa kalau lengkung yang diputarkan dia jadi bentuk sfera. Dia mesti jadi bentuk bujur ataupun bentuk yang lain lah. Mungkin sfera tapi mungkin juga bukan sfera. Okey, apa pula situasinya kalau macam ni? Dia akan jadi bentuk apa ni kalau diputarkan pada paksi Y? Jadi hemisfera. Dia macam bentuk hemisfera, tapi tak boleh kata hemisfera. So kita boleh kata dia sebagai mangkuk lah. Bentuk mangkuk. Okey. Yang tu yang akan terjana sekiranya diputarkan pada paksi Y. Okey, kita tengok pula kalau diputarkan pada paksi X, apa jadi? Kalau yang ni, kalau yang C ni, saya putarkan pada paksi X, dia jadi bentuk apa? Kun. Dia bukan kon macam ni kan? Ni kon. Kalau garis itu lurus. Tapi dia jadi macam tu. Dia bentuk apa tu? Bentuk serombong kan? Bentuk apa nama orang panggil? Saxophone. Trompet. Trompet ni macam bentuk trompet. So dia jadi macam tu bentuk trompet. Okey, jadi macam mana nak cari isi padu yang terjana sekiranya diputarkan? Jadi mathematician telah buat telah buat konklusi dengan menggunakan dengan menggunakan kaedah pengamiran. Okey. So yang ni adalah dia punya perbincangannya. Saya tak nak cerita dulu perbincangan ni, nanti saya akan ceritakan semula dekat kelas bersemuka. Okey, ataupun saya akan buat video untuk kamu semua. Okey, tapi kita nak pergi terus kepada rumusnya. Okey, untuk rumus. Okey, rumus bagi satu takrifan rumus ni nanti saya akan cerita lain. Okey, so saya nak pergi terus kepada bagaimana nak menggunakan rumus dan bagaimana apakah rumus yang sesuai untuk digunakan dia. Okey, rumus yang diberi oleh mathematician setelah dibuktikan ialah kameran bagi satu nombor daripada A sampai B. Okey, kalau macam ni A sampai B. Okey, pi Y kuasa 2 dx untuk putaran pada paksi X. Okey, manakala untuk kamera pada paksi Y, A sampai B juga, pi X kuasa 2 dy. Ini putaran pada paksi Y. Okey, kamu tengok apa beza di antara dua rumus yang saya bagi ni. Bezanya ialah apa? Ialah
Paksi Y. Paksi Y, kalau paksi X dia punya putaran dia akan tulis dx. Manakala yang dalam ini adalah Y kuasa 2. Okey, kalau diputarkan pada paksi Y, dia akan dy, dia akan tulis dy, dan yang dalam ni mesti X kuasa 2. Okey, ingat rumus ni tidak diberi kepada kamu. Jadi kamu kena hafallah rumus ni. Dalam exam tidak diberi rumus ni. Jadi takrifan nanti saya akan tunjukkan kemudian. Okey, so ini adalah pi pula apa dia? Pi adalah perkali pi adalah perkali. Jadi perkali macam nombor lah 2, 3, 4, 5, 6. Okey, perkali bagi pi nombor perkali dia adalah 3.142 bla 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 bla. Okey. Alhamdulillah. Okey. Jadi dekat situ kamu dah ada rumus, kamu dah tahu dia putar pada paksi X dan satu lagi putar pada paksi Y. Putar pada paksi X contohnya macam inilah yang tadi yang putar pada paksi X macam tu. Putar pada paksi Y dia macam tu. Dia tegak, satu melintang. So ingat yang tu lah. Ingat yang tu. Okey, so bergantung kepada soalan. Okey, kita tengok soalan contoh. Okey, cari isi padu janaan dalam pi bagi rantau yang dibatasi oleh. Dibatasi ini maksudnya apa? Disempadani. Okey, disempadani. Batas kan maksudnya sempadan. Disempadani oleh lengkung. Okey, saya gariskan lengkung. Lengkung. Okey, lengkung ini lengkung Kemudian dia kata X sama dengan sifar. Mana X sama dengan sifar? X sama dengan sifar tegak ke melintang? Nice. X sama dengan sifar melintang ke tegak? Klik. Sudah senyap. Dah tak tahu dah X sama dengan sifar kat mana? Kat melintang. Melintang. Ya ke melintang? Menegak. Menegak. Kenapa dia menegak? Kenapa dia bukan melintang? Yang okey, saya gariskan ya. Okey, warna biru atau warna pink? Pink. Kenapa bukan warna biru? Sebab dia sebab dekat warna biru X itu berubah. Kejap satu, kejap sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak? X dia berubah. betul. Manakala dekat pink, okey bagus manakala dekat pink, X dia sentiasa sifar. Betul lah? Betul. Sebab itu dipanggil garisan itu garisan X sama dengan sifar. Okey, mana pula X sama dengan 2? Garisan X sama dengan 2 melintang ke menegak? Melintang. Melintang. X sama dengan 2 melintang macam tu? Menegak. Menegak. Menegak ke melintang sebenarnya? Menegak. Ada yang jawab melintang, ada yang jawab menegak. Masih lagi tak faham. Jawapan dia adalah menegak. Kenapa menegak? Sebab dia dua. Dua sahaja. Dia 2 saja. X sama dengan 2. Sini X sama dengan 2. Sini pun X sama dengan 2. Sini pun X sama dengan 2. Sini X sama dengan 2. Sini X sama dengan 2. Mana lagi tempat titik X sama dengan 2? Semua ni. Jadi bila dicantumkan titik-titik ini, maka dia jadi garisan menegak. Dia tak jadi melintang. Kalau saya letak kat sini titiknya, X dia sama dengan berapa? Dah berubah. Dia jadi 3 ke 4 ke 5 ke 6. Dan seterusnya kan. Dia tak jadi. Ni bukan X sama dengan 2. X sama dengan 2 semua yang kat atas sampai ke atas. Okey, ni balik pada apa garis lurus ni. Matematik balik ni. Okey. So dibatasi oleh siapa tadi? Saya dah sebut tadi lengkung. Lengkung tu warna hijau. X sama dengan sifar yang pertama yang warna pink belah kiri. Kemudian X sama dengan 2 pink sebelah kanan. Dikisarkan sepenuhnya. Maksud sepenuhnya apa tu? Maksudnya 360 darjah. Diputarkan 360 darjah pada paksi X. Okey, pada paksi X. Maksudnya X ini adalah dia punya axis of revolution. Paksi putaran. Okey, maka bila garis lengkung itu diputarkan, dia akan jadi bentuk trompet, betul? Jadi bentuk ni. Jadi kawasan yang diputarkan adalah kawasan yang ni lah. Boleh dapat dia tak sebab dibatasi oleh yang tu. Kalau yang tu saja.
Okey, kawasan yang saya highlight warna biru ini tidak dibatasi oleh kawasan-kawasan tu. Sebab apa? Sebab dia ada lengkung, dia ada garis dua, tapi atas ni terbuka ni, atas ni terbuka. Tak terbatas lah, dia tak tertutup. Okey, jelas ya? Kenapa yang ni pun tidak? Okey, sebab dia tak tertutup. Kenapa belah sini bukan? Sebab dia tak tertutup. Kenapa belah sini pun bukan? Tak tertutup. Sini pun bukan. Tak tertutup. Sini pun bukan sebab tak tertutup. Jadi kawasan yang tertutup, maksudnya dibatasi, adalah kawasan yang dalam ni sahaja. Okey, bentuknya bentuk trompet. Okey, so dah kenal. Oh, kawasan itulah. Okey. Jadi kita punya X, rumusnya adalah yang ini. Sebab apa rumusnya yang ini? Sebab dia kata diputarkan pada paksi X. Okey. Setakat tu okey? Boleh ikut? Boleh. Boleh. Okey. Okey, kalau boleh kita nak teruskan lagi. Okey, so ini rumus dia. Jadi saya akan adjust daripada rumus ini untuk memudahkan sebab pi itu adalah perkali. Jadi saya letak pi itu kat luar. Pi dekat luar daripada kamiran sebab dia tak akan berubah dengan pengamiran. Okey, sebab dia perkali yang didarabkan dengan y kuasa 2. So dalam adalah y kuasa 2 dx. Okey, kenapa dx? Sebab putar pada paksi x. Kenapa y kuasa 2? Oh, itu rumusnya. Okey, siapakah y kuasa 2? Oh, ini adalah y kuasa 2. Okey, itu adalah y. Jadi y kuasa 2 sama dengan apa? Y kuasa 2 sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3 yang dikuasa 2kan. Betul Betul. Jadi yang tu yang ditulis dekat bawah ni. Yang saya highlight dengan warna pink. Okey, had pula adalah daripada 0 sampai 2. Kenapa daripada 0 sampai 2? Sebab ujung belah sini adalah 0. Ujung belah sini pula adalah 2. Kita akan rujuk kepada paksi X. Sebab apa? Sebab kita putar pada paksi X. Jadi kita akan tengok ujung dengan hujung paksi X. Okey, sama je macam luas saya tu. Okey, kita akan tengok hujung dengan hujung. Okey, boleh Okey, so kita pergi yang seterusnya. Jadi kita nak bezakan ada kuasa 2 kat luar. Jadi macam mana kita nak bezakan? Kita kena kembangkan dahulu. Okey, kena kembangkan dahulu. Sebab apa kena kembang dahulu? Sebab di dalam ini adalah kuasa 2. Okey, bukan kuasa 1. So kamu tak boleh nak just simplify macam yang hari tu saya ajar. Jadi kalau kau nak buat yang dalam macam tu, kena jadikan U lah. Jadi U kat dalam. Ataupun lebih mudah kamu kembangkan saja. Okey, so kembangkan saja, kembangkan dapat ini. Kamu boleh pakai U, ingat yang kameran daripada kameran U kuasa 2 tu kan? Di X tu. Ingat tak? Macam mana nak kamerkan yang ada kuasa 2 kat luar, kuasa 3, kuasa 5. Kalau kuasa 2 boleh kembang, senang kembang. Jadi kembangkan saja. Tak payah nak susah nak dianggap sebagai U. Jadi kita kembangkan, kita dapat yang ni. Okey, so lepas kembang, kita sama kamerkan macam biasa. Pi biar kat luar sebab pi tidak berubah dengan pengamiran. Kemudian masukkan nilai sama je dari dapat jawapan. Jangan lupa pi ada kat belakang. Okey, darabkan balik. Lepas selesai tolak tu, darabkan balik dengan pi. Jangan lupa pula pi tu. Tinggal pula pi. Okey. So itu contoh satu lah. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita tengok putaran itu pada paksi Y. Okey, tengok soalan dia. Contoh 22, cari isi padu janaan dalam sebutan pi apabila rantau yang berlorik. Okey, disebut jelas, berlorik saja. Dia tak sebut yang dibatasi. Okey, so yang berlorik. So yang berlorik yang itulah diputarkan pada 360 darjah pada paksi Y. So pada paksi Y, so diputar macam tu. Putar macam tu. So nampak tak had bawah dia apa? Had bawah dia ialah 1 dan had atas dia ialah 4. Okey, lengkung tu mana? Lengkung tu yang ni. Ni lengkung dia. Jadi kamerkan lengkung. Okey, daripada 1 sampai 4 dy ke dx? dy. Dy. Sebab apa dy? Putar pada paksi Y. Putar pada paksi Y. So hafal rumusnya, pi letak kat mana? Letak je kat luar. Sebab dia tak ada efek. Okey, pi letak kat luar. So yang dalam ni mesti
X kuasa 2 sebab kawan dengan Y. Siapa pasangan Y, X kuasa 2. Jadi macam mana nak cari X kuasa 2? So kena adjust lah daripada sini. Kamu ada persamaan dia adalah Y sama dengan 6 per X. Jadi X kuasa 2 sama dengan apa? Kena cari X dulu kan. So X sama dengan 6 per Y. Jadi X kuasa 2 sama dengan 36 per Y kuasa 2. Okey, so kamirkan maksudnya kamiran daripada 1 sampai 4 iaitu 36 per dengan Y kuasa 2 dy. Baru boleh kamirkan. Nampak ni macam tu. Okey, so kita kamirkan macam biasalah, kita bawa ni atas jadi negatif 2, kemudian kamirkan macam biasa, masukkan 1 dan 4, jangan lupa darabkan dengan Y, dapatlah jawapan 27 pi unit. Okey. Laju sangat. Okey, laju sangat. Tak laju okey Okey, manakala tengok kalau perbincangan, tengok kat perbincangan kanan tu. Okey, kalau dia bagi dalam bentuk macam ni, okey, garisan lurus macam ni, diputarkan pada paksi X, jadi bentuk apa? Dia akan jadi bentuk apa? Kon. Bentuk kon. Okey, jadi kalau kamu nak gunakan rumus kon pun tidak ada masalah. Okey, kalau kamu tak nak guna rumus kon, kamu nak guna pengamiran pun tak ada masalah sebab bentuk itu bentuk jelas, bentuk kon. Manakala yang bawah ni dia jadi bentuk apa? Yang bawah, yang B. Silinder. Kamu boleh juga guna rumus silinder. Rumus kon apa dia? 1 per 2. 3. Okey, 1 per 3 darab dengan pi. R kuasa 2 tinggi. Mana R dia? R dia daripada sini sampai sini lah. Tinggi dia mana? Tinggi dia ni. Yang ni tinggi. Jangan salah pula. Yang ni tinggi. Yang ni R. Okey. Kalau kamu nak guna rumus 1 per 3 darab dengan pi R kuasa 2T pun boleh. Tapi pastikan betul lah mana R, mana tinggi. Kalau nak guna kameran pun boleh juga. Maksudnya kameran daripada mana sampai mana? Kalau guna kameran. Untuk A. Kameran daripada 3. No, bukan 3. Starting dia. Sifar. Sampai 3. Pi jangan lupa dekat luar. Dy ke dx? Dx. Kemudian letak y kuasa 2. Y kuasa 2. Y kuasa 2. Y ialah sama dengan x. Jadi kalau y kuasa 2 sama dengan x kuasa 2 kan? Bila kamu kamir, kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat x kuasa 3 per 3. Nampak tak? Dia sama macam atas. Okey. So boleh je guna rumus yang pengamiran ataupun guna rumus yang kamu dah tahu sebelum ni. Kalau hafal lah. Kalau tak hafal, kena derive daripada pengamiran lah. Okey, sama je. Yang bawah tu dalam bentuk silinder. Boleh guna rumus silinder ataupun kamu boleh guna rumus pengamiran. Alright. Boleh? Boleh. Okey. Okey, kita tengok pula contoh 23. Contoh 23 ni sama je. Ada masa kamu kena tolak untuk dapatkan luas isi padu yang dijana. Okey, jadi macam ni. Kalau tengok lengkung 1 per 4 X kuasa 2 bersilang dengan garis lurus Y sama dengan X. Pada titik O dan A, cari koordinat bagi A. Macam mana nak cari koordinat A ni? Persamaan serentak. Ya, betul. Sebut je persilangan, kena ingat persamaan serentak. Bagus, Anas. Yang lain-lain tu saya tahu boleh jawab juga, cuma tak sempat nak tekan mic. Okey, so tahniah. Okey, so ingat titik persilangan, ingat persamaan serentak. Ingat titik persilangan, ingat persamaan serentak. Ingat titik persilangan, ingat persamaan serentak. Okey, so guna persamaan serentak untuk cari titik A. Okey, so yang ni soalan dah tunjuk. So dapatlah titiknya adalah sama ada sifar dan juga 4. Maksudnya ada 2 titik. So mana 2 titik tu? Okey, di sini 1 titik. Di sini 1 titik. Nampak tak saya warnakan warna hijau? Tak nampak? Warnakan dengan warna
Warna hijau pekat. Okey, yang ni. Yang ni titik X sama dengan sifar. Yang ni titik X sama dengan 4. Okey, jangan lupa dia minta koordinat, jadi kena cari Y dengan X dia. Jadi koordinat dia yang pertama adalah 4, 0, 0, sifar-sifar, dan koordinat bagi A ialah 4, 4. Okey, itu dah dapat dah koordinat. Kemudian soalan B, isi padu janaan dalam sebutan pi apabila rantau berlorik dikisarkan sepenuhnya pada paksi X. Okey, maksudnya rantau berlorik macam mana nak buat? Sama je macam luas. Okey, so kawasan mana nak tolak kawasan mana? Garisan kameran kawasan kameran yang mana nak tolak kameran yang mana? Okey, sebab dipitak pada paksi X, jadi kita tarik ke X. Jadi X dia sama dengan 4. Di sini tahu dah 4. Okey, jadi yang mana yang tolak yang mana untuk dapatkan kawasan yang berlorik? Yang biru tolak yang pink ke ataupun yang pink tolak yang biru? Biru tolak pink kot. Okey, betul. So siapa yang lebih besar dia tolak yang kecil lah. So biru, kawasan biru yang mana? Yang ini. Okey, ni kawasan biru. Okey, ni kawasan yang dilorik oleh biru. Okey, kemudian yang dilorik oleh pink yang mana? Yang pink yang ni. Yang ni saja. Okey, jadi dekat situ siapa kena tolak dengan siapa? Yang biru tolak pink baru dapat kawasan yang berlorik yang asal. Okey, so sama je dengan isi padu janaan. Jadi kameran apa tolak kameran apa? Kameran biru tolak dengan kameran pink. Ada masa kena tambah, ada masa kena tolak. Ikut gambar dia. Ikut gambar dia. Okey. Kalau saya kata, dia kata dikisarkan separuh saja pada paksi X. Maksudnya? Dah siap jawapan, kena buat apa? Bahagi 2. Bahagi 2. Dah siap jawapan tu dulu, baru bahagi 2. Okey, sebab dia kata separuh. Okey, kalau dia kata sepenuhnya, maksudnya penuh lah. Kalau separuh tu macam mana? Macam trompet, kalau saya tengok daripada pandangan sisi dia, trompet dia macam ni. Ni trompet dia. Okey, trompet separuh. Macam tu. Yang ni dah diputarkan ni. Dia jadi macam apa? Macam Doraemon punya apa yang besar kecil tu. Dia separuh kan. Macam ni. Ini bulatan. Lepas tu macam tu. Kedalaman. Okey, macam tu. Separuh. So kena bahagi 2 lah. Kalau penuh dia jadi trompet penuh kan. Macam tu. Kalau separuh saja dia jadi separuh lah. Okey, so jelas yang tu. Kena bahagi 2 lah maksudnya nanti. Okey, kalau dia kata separuh. Okey. So saya rasa untuk hari ini kita akan berhenti setakat ini sahaja. Okey, jadi saya nak kamu buat soalan-soalan yang akan saya bagi selepas ini. Okey, so sambil-sambil tu saya akan tunggu dalam Meet. Kalau ada soalan, boleh tanya. Okey. Boleh. Boleh. Okey, sebelum kita keluar, ada soalan tak lagi tanya? Okey, tak ada Okey, kalau tak ada soalan, okey, so soalan yang saya nak bagi kepada kamu ialah latihankan diri 3.7. Okey, soalan nombor 1 AB. Okey, buat AB. Kemudian saya nak kamu buat soalan nombor 2. Okey, dan juga soalan nombor 3.3, nombor 7. Okey, so ada berapa soalan tu? Ada 4 soalan ada 4 betul 4 soalan. Okey, so boleh buat. Okey, boleh buat sekarang. Okey, boleh tinggalkan Meet kalau nak release dulu. Okey, and then kalau ada soalan boleh terus tanya dekat Meet. Okey, so that's all. Jangan lupa tulis kehadiran. Kita ada 28 orang daripada sepatutnya 32. Okey, so tahniah siapa yang join kelas. Okey. Assalamualaikum.